Hai, kita jumpa lagi dalam sesi perkongsian saya. Hari ini menambahkan pengetahuan kesihatan dengan masa 10 minit. Hari ini saya akan berkongsi pasal penyakit gastrik. So untuk ayat gastrik ini dalam istilah perubatan maksudnya adalah perut. Ayat atau istilah yang betul untuk penyakit gastrik adalah gastritis. So apakah itu gastrik atau gastritis? Sebenarnya penyakit gastrik ini adalah berlaku di mana keradangan pada lapisan mukosa yang melapit dinding perut kita dan akibat daripada hakisan asid perut. So penyakit gastrik ini sebenarnya ada dua jenis. Satu jenis kita panggil gastritis di mana dia berlakunya keradangan. Yang kedua kita panggil ulcer perut di mana dia lebih teruk daripada gastritis. So, apakah fungsi perut? Fungsi perut sebenarnya dia adalah untuk menghasilkan asid hidroklorik, di mana asid ini dia sangat asid, pH-nya antara pH 1 hingga pH 2. So, asid ini dia boleh menghakis kulit kita. So, yang kedua, macam mana perut kita melindungi daripada hakisan asid ini? Perut kita akan menghasilkan satu lapisan mukosa di mana lapisan ini dia menjadikan satu lapisan pertahanan daripada hakisan asid hidroklorik ini. So penyakit gastrik ini berlaku di mana rembesan asid hidroklorik terlalu banyak dalam perut kita ini, atau kekuatan lapisan mukosa atau lapisan pertahanan kita ini dia sudah jadi lemah. So ini berlakunya penyakit gastrik ini. So penyakit gastrik ini sebenarnya ada dua jenis. Satu jenis kita panggil penyakit gastrik acute, di mana penyakit ini dia datang untuk jangka masa yang pendek saja dan datang dengan secara tiba-tiba. Yang kedua adalah penyakit gastrik kronik, di mana penyakit gastrik kronik ini adalah penyakit berlaku secara progresif dan mengambil jangka masa yang lebih panjang. So dalam penyakit gastrik kronik ini sebenarnya dia boleh jadikan sel-sel perut kita tidak normal, dan ini akan mendatangkan ulcer perut dan meningkatkan risiko mendapat kanser perut. Punca-punca yang menjadikan kita dapat penyakit gastrik ini adalah di antara pertama tabiat merokok, yang kedua adalah usia yang lanjut, di mana usia kita semakin meningkat, lapisan kita akan menjadi lebih nipis. Yang ketiga adalah tekanan, di mana tekanan ini dia akan menyebabkan ketidakupayaan badan kita untuk bekerja dengan lebih cekap, keturunan keluarga, makanan pedas, goreng atau berlemak, ini pun akan menjadikan datangnya penyakit gastrik. Minuman keras dan beralkohol, pengambilan benda berkafein seperti kopi, teh dan minuman berkarbonat, jangkitan pylori. So ini adalah sejenis bakteria yang boleh melemahkan lapisan mukosa dalam perut kita ini. Dia melemahkan lapisan ini dengan menghasilkan amonia yang boleh menjejaskan lapisan mukosa kita. Yang kedua, sebab bentuknya adalah berlingkar, di mana dia boleh membuat lubang pada lapisan mukosa di perut kita ini. So dia menjadikan asid akan menghakiskan sel-sel dalam perut kita. Yang seterusnya disebabkan oleh penyakit autoimun, dan akhirnya barangkali pengambilan ubat tahan sakit seperti ubat anti keradangan bukan steroid, ini pun akan menjadikan berlakunya penyakit gastrik ini. So apakah simptom-simptom untuk mereka yang dapat penyakit gastrik? Yang pertama, barangkali dia akan mengalami pedih ulu hati, di mana kita panggil heartburn. Dan yang keduanya, ketidakhadaman, perut berasa kembung sebab ada angin. So roya, muntah dan hilang selera makan, selalu sendawa, berat badan pun akan menurun, dan juga akan berasa kebas. Ini adalah diakibatkan oleh kekurangan vitamin B12. Dan jika penyakit gastrik ini dia lebih teruk lagi, dia akan mengakibatkan asid
naik ke esophagus, dia akan naik dan menjadikan kita sesak nafas. Dan pun akan terhasil juga ulcer dalam perut kita. Untuk peringkat yang teruk juga, barangkali berlakunya najis jadi hitam dan muntah pun akan mengandungi darah atau warna gelap. So seterusnya, tandanya adalah kekurangan sel darah merah, di mana ini akan berlakunya penyakit anemia dan anda akan rasa lesu dan sesak nafas. Penyakit gastrik atau gastritis ini sangat senang dikawal jika kita mengambilkan langkah-langkah berikutnya, seperti pertama, berhenti merokok dan juga berhenti pengambilan minuman keras atau beralkohol. Kurangkan makanan yang pedas, goreng dan berasid dan juga berlemak. Mengambil makanan sikit tapi kerap. Amalkan pemakanan yang teratur, di mana kita makan ikut masa, pada masa sarapan, tengah hari dan juga malam. Kawalkan tekanan kita dan tidak berkongsi berkakas makanan dengan orang yang menghidapi gastritis, di mana barangkali mereka dijangkiti oleh bakteria Helicobacter pylori. Dan membasuh tangan sebelum kita makan. Hentikan pengambilan ubat tahan sakit dan ini kena dapatkan nasihat dari doktor. Pengambilan susu, di mana susu ini dia bersifat alkali, dia boleh meneutralkan asid dalam perut kita ini. Dan kurangkan makanan bersifat berangin, di mana angin ini akan menjadikan perut anda rasa tidak selesa. Apakah komplikasi jika kita tidak mengawal penyakit gastrik ini dengan bagus? Barangkali ia akan mendatangkan ulcer perut atau pendarahan dalam perut kita ini, dan ini akan meningkatkan risiko kita dapat kanser perut. Perkongsian pasal penyakit gastrik atau gastritis saya kongsi sampai sini. Jika kamu rasa video saya berguna, sila like, komen dan sharekan kepada kawan-kawan. Dan jika kamu suka channel saya, jangan lupa tekan subscribe dan buka loceng di sebelahnya. Kamu pun boleh follow Facebook page saya di bawah ini, di mana saya akan berkongsi pasal pengetahuan kesihatan setiap hari Sabtu pukul 8 secara live. Dan kita jumpa lagi di sesi yang akan datang. Bye bye.